Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa bi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang bahagia Tuan Pengerusi Tetap dan Timbalan Pengerusi Tetap, yang dihormati Tan Sri Ketua Bahagian, Tan Sri Syarif Abdul Samad, yang dihormati Timbalan Ketua Bahagian, Naib Ketua Bahagian, Puan Hajiah Sadiah, Ketua Wanita Ketua Bahagian, YB Hairi, Ketua Pemuda Bahagian, Saudari Azwa, Ketua Puteri Bahagian Barisan Jawatan Kuasa, pegawai-pegawai, para perwakilan dengan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Johan Arifin bin Muhammad Al-Robi, berusia 42 tahun, telah berumah tangga dan mempunyai 3 orang anak. Saya seorang arkitek dan mempunyai latar belakang karier di pelbagai sektor. Saya ni tadi diletakkan di sini, dah macam-macam intonasi dah jalan dulu depan saya ni. Saya tak pernah berderau sebegini rupa. Haji Ali pun nakal juga, dia duduk sebelah saya. Dia pegang atas meja dia, dia dah siap manifesto. Sejuk rasa. Dia pegang tangan saya, tangan dia sejuk, betul-betul sejuk. Saya kenapa je, steady lah. Saya sekali jadi sejuk dah sekarang. Datang abang jambang kita, kita tahulah dia handsome. Dengan latar belakang psikologi, dia main tone slow je. Hoi, goyang bang nak naik depan ni rupanya. Tapi saya sahut cabaran. Pertama sekali saya ingin nyatakan bagaimana saya ni terdedahlah kepada politik. Pendedahan politik saya ini bermula di Majlis Bandaraya Johor Bahru. Bukan sebagai ahli majlis, tapi sebagai pegawai. Masa tu baru balik daripada Singapura sebagai arkitek. Hati berbunga sebagai orang muda, umur 28 tahun ketika itu. Hati berbunga nak berjasa pada bandar ini. Suka tengok, sayang bandar. Geram tengok kaunter tutup. Duduk sini, dapat kerja majlis, suka, seronok. Yang interview saya masa tu Puan Hajiah Salmah. Saya bukan saudara dia, bukan kroni. Banyak orang cakap masuk majlis ni nak kena ada kroni. Tidak. Saya tengok senyum lembut dia orangnya kan. Saya tak tahu pun dia tu apa. Kemudian dah bekerja, saya masuk tengok, jumpa ketua jabatan, masuk mesyuarat, tengok ada beberapa lain orang yang sangat berpengaruh. Senyum je mula-mula. Masa tu barisan ahli majlis ni adalah Puan Hajiah Salmah, Datuk Yahya, Tuan Haji Azman Dawam dan Tuan Haji Sunawan. Masa tu saya tak faham apa tu ahli majlis, tak tahu pun masuk. Tengok senyum je. Sekali bila mesyuarat, kena bedal bang. Balik makan pun macam tak tahu nak suap lah kalau kena bedal. Kat situ saya meeting pertama, saya masuk, saya balik, saya jumpa arwah Encik Kasim masa tu ketua kerani lah di Jabatan Bangunan saya. Saya tanya, Tuan Haji, saya nak tanya, saya memang buta politik ketika itu, saya tak faham pun sistem-sistem ini. Kat luar ni saya kononnya tahu macam-macam, cakap itu bedal sana bedal sini. Sekali kena bedal satu kali dalam meeting, tak menung. Dan saya tak tahu tu apa. Ini orang ni apa, ketua jabatan ke apa ni? Jadi bila saya tanya ketua kan ni, siapa ni Tuan Haji? Oh, ini barisan ahli majlis. Oh, ahli majlis. Macam mana apply kerja tu? Itu bukan apply. Itu semua suara rakyat. Apa jadi kalau saya tak dengar? Kan? Ada benda yang betul, ada benda yang salah sebab sentimen lebih kepada sentimen rakyat.
Tapi teknikal dan undang-undang agak bercanggah. Saya bingung mana nak ikut. Tapi bila dia main sentimen Melayu, ada logik lah ni, nak kena tolong. Tapi kita terikat dengan undang-undang. Tengok macam mana tu ahli majlis. Lepas tu belajar lagi. Datang satu suara, memang takut kalau suara tu datang. Bang, bang, bang. Awak tahulah kalau siapa yang pergi bang, bang, bang ni, bang, bang, bang tu maksudnya problem. Memang kau kena azan lah kat telinga ni. Itulah Datuk Yahya. Dia punya bising memang kalau dia datang, bang, bang, bang. Oh, pegawai ni memang goyang. Tuan Haji Azman Dawang senyum je. Jangan disangkakan tenang. Sekali dia bagi uppercut, tersadai di ujung gelanggang. Maksud saya di sini, orang yang buta politik seperti saya ketika itu berdepan dengan 0.02% kekuatan UMNO boleh terdampar dan faham apa itu perjuangan UMNO. Di situ saya mula celik. Terima kasih kepada ahli-ahli majlis ketika itu. Itu menunjukkan sistem perkaderan dan sistem latihan dalam UMNO ini sangat baik dan tersusun serta teratur. Kemudian melangkau masuk ke era politik. Mula-mulalah masuk. Dalam UMNO orang kata, wah hebat apa semua. Di lambung, dia pergi sana tepuk tangan, kita terhempas. Pedih. Masuk tak bertanding, dilantik. Kita pun tak faham apa. Belajar pelan-pelan. Alhamdulillah, saya masuk ke dalam sebuah taman rupanya. Banyak lagi perkara tentang Johor Bahru yang saya tak pernah belajar di luar. Di dalam UMNO saya belajar. Terima kasih banyak-banyak. Saya tengok satu-satu, tengok persidangan cawangan. Pergi yang cawangan-cawangan di taman-taman ni memang, yalah kalau kat UDA saya tak tahu, mungkin berbeza. Saya punya cawangan tak adalah makan mi siang sepanjang masa. Tapi adalah juga lain-lain kan. Tengok, saya tengok. Tapi apa perbezaan saya tak ukur pada mi siang ataupun karipapnya. Tapi saya ukur kepada perbahasan dan perbincangannya. Sebagai seorang yang masuk dalam mesyuarat di peringkat kerajaan, saya bingung ni mesyuarat apa. Mula-mula saya cuba faham. Bila saya tengok berbual, kalau di taman-taman ni sekadar perbahasannya nak dibincangkan perkara yang ringkas, nak cepat, janji selesai. Tapi saya tercuit hati apabila pergi ke Kampung Melayu, pergi ke Kampung Utama, pergi ke kawasan yang setinggan dipindahkan. Denyut nadi dan perasaannya dan juga apa juga kata-katanya sangat dalam dan sangat benar sekali untuk dibawa ke atas. Saya rasa inilah jawapan terbaik. Sebenarnya inilah perjuangan. Jadi dari situ saya belajar dan saya lihat bagaimana masuk di dalam parti. Kemudian jumpa lagi satu level. Ini semua the so-called kingmaker of Johor Bahru. Semua penuh pengalaman. Cerita sejarah perangnya bertahun-tahun. Cerita dari zaman pemudanya masing-masing. Saya terpana dan wah, begitu hebat sekali. Macam-macam ceritanya. Dulu kalau cerita nak cari ahli parlimen, masa nak pertama sekali nak kena cari sampai ke London. Kali ini alhamdulillah yang calon-calon tak ada kat London, ada di Johor Bahru. Itu cerita-cerita yang disampaikan. Maksudnya betapa hebatnya warna Johor Bahru itu. Tetapi sampai segan dan lari nak mengambil dan menggalas jawatan itu dalam keadaan parti dan negara ini sangat kuat dan dipelopori oleh UMNO. Tetapi hari ini yang bahagia Tan Sri menggunakan pendekatan yang berbeza. Kalau kamu rasa layak, tawarkan diri. Kalau kamu rasa patut, kehadapanlah. Kalau berani dan yakin, silakanlah. Maka 6 orang hari ini rasa ingin cuba menggalas tanggungjawab dan akhirnya terpulanglah apa jua keputusan yang pastinya
satu orang nanti yang dipilih, kita harus berjuang bersama-sama. Saya dan rakan-rakan saya, kita dah buat keputusan. Kita akan berlapang dada. Sekarang ni memang kita akan cuba yang terbaik. Janji, memang tak ada istilah mengajuk. Terasa hati, itu tak pasti, manusia pasti akan ada. Tetapi saya di sini tidak berada dalam keadaan untuk memberi apa-apa amaran. Tidak. Saya bukan berada di sini. Saya di sini, apa jua keadaan, saya akan teruskan, saya akan bantu. Kami dah berfaham-faham, dah berjanji pada Tan Sri. Berada di sini, diberikan kepercayaan pun kami sangat berbesar hati. Dan boleh bercakap di hadapan tuan-tuan dan puan-puan pun saya sangat bangga pada hari ini kerana diberi peluang ini. Dan kami berjanji kami sangat berbesar. Kami akan berlapang dada untuk bersama-sama memasuki peperangan yang akan datang. Cerita tentang Johor Bahru, banyak orang asing-asingkan tengok antara Setulang dan juga Lakin. Tetapi di kaca mata saya, kita bukan lihat sekadar Setulang dan Lakin. Kita juga ada cara melihat, saya panggil secara peribadi adalah paksi melintang. Seminit dia tuan. Baik tuan, sikit. Tengah syok ni. Kita ada lingkaran Melayu, kita ada kawasan yang bukan lingkaran Melayu. Jadi antara perjuangannya adalah nak memantapkan lingkaran Melayu. Kerana apa? Kerana di situlah kita tunjuk dalam PRN 4, walaupun Setulang itu tewas, tetapi lingkaran Melayu ini UMNO deliver undi untuk Johor Bahru. Jadi memperkasakan sini, kita banyak sebelum ni kita bantu pindah dan sebagainya. Perkara seterusnya perlu dilihat adalah penyelenggaraan rumah-rumah yang dipindahkan. Banyak isu. Jadi ini satu perkara yang kita perlu lihat rapat. Kedua, saya cuba nak lihat agenda pengangkutan awam. Saya tak nak cerita seksi-seksi bas tak ada driver jalan sana sini. Kita tengok idea simple lah. Bas dekat Indonesia pakai angkut ataupun bas mini. Kenapa saya dari Uda tak boleh ke Lakin terus? Nak kena panggil Grab dari Kampung Melayu tak boleh terus? Tak ada bas servis. Tapi apa salah gunanya? Apakah salahnya kalau kita menggunakan micro mobility van ni apa semua, dan untuk membenarkan permit untuk mengangkut orang daripada transport daripada satu kawasan ke kawasan lain yang lain, yang memberikan kuasa ekonomi di kawasan lingkaran ini sekali. Jadi kita orang kat Johor Bahru ni kebanyakannya semua bising nak bas. Tapi kebanyakan orang Johor Bahru, bukan orang Johor Bahru sebenarnya, satu Johor. Kalau saya bagi talk dulu, orang Johor sekarang ni nak tengok bas, bukan nak naik bas. Bas lalu lengkap, janji kena jalan, tapi belum naik. Pasal kenapa tak naik? Kerana tidak efisien. Jadi ini antara perkara yang kita nak lihat dan lebih praktikal. Itu benda-benda kecil, benda-benda tidak mudah, kerana perkara itu memerlukan perubahan akta. Jadi sebagai, kalau ahli parlimen mana-mana calon yang dipilih mewakili Johor Bahru, bagi saya akan kekal bersama, saya akan cakap, akan bantu dua perkara. Selain daripada soal kawasan ini, juga perlulah faham dan perlulah yakin untuk membawa apa-apa penggubalan dan perubahan akta baru bagi manfaat kita. Johor Bahru ini cita-citanya besar. Johor Bahru ini jiwanya besar. Johor Bahru ini suaranya besar. Jangan dibiarkan suara kita diremeh-remehkan di Kuala Lumpur. Malaysia ini bukan soal Kuala Lumpur. Malaysia ini soalnya keseluruhan. Johor Bahru ini perlukan satu keadilan buat kita, untuk kita pastikan Johor Bahru bangkit sebagai sebuah bandar, sebuah kawasan kediaman yang baik untuk negara, dan kita perlu dicontohi untuk kebangkitan barisan nasional buat Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.